Dapur Panas kembali sekali lagi dalam musim yang terbaru. Dan kali ini saya berada di atas kapal persiaran di Tasik Putrajaya yang cantik ni. Dan seperti biasa, saya ada 3 resipi yang saya ingin kongsikan selepas ini. Okey, sekarang ni kita berada di atas kapal persiaran. Apa nama kapal ni? Sebarau. Sebarau. Bersama dengan Kapten Wan Zul. Ya. Apa khabar, Kapten? Baik, sihat. Alhamdulillah. Kapal kat sini kita buat khas untuk bawa penumpang saja. Ketika dekat laut ni kita ada buat kargo, buat minyak apa semua kan. Kita ada 2 jenis. Satu yang kecil, yang ni yang besar sikit. Yang ni kalau ikut dia punya sightseeing yang biasa tu, kita boleh muat dalam 120 orang. Kita boleh buat satu round ni. Kalau start daripada sini, kita boleh balik ke sini pula. Sampai ni, ikut laluan sini. Oh, dikira satu bulatan besar. Satu bulatan yang so yang pejabat-pejabat kerajaan ni memang dia duduk atas pulau. Kita kalau hari biasa kita ada, kalau Jumaat Sabtu kita ada 11 trip. Kalau yang hari lain tu 9 je. Dari pagi sampai ke malam. Sampai malam. Pukul 7 suku. Jadi kapal persiaran ni memang ramai orang naik untuk kira bersiar-siar lah, sightseeing Ya, lah kan. sightseeing je. Tapi saya dengar cerita ada buat event juga Ada, kalau orang booking untuk buat dinner, lunch ke apa, kita ada buat setting untuk dalam kapal ni. Kita pasal catering pula ni, saya rasa macam dah lapar ni. Dah lapar, okey. Kapten, lapar dah? Saya pun dah rasa dah tengah hari ni. So rasanya, yelah dah lebih kurang dah tu. Okey. Saya pergi masak dulu. Okey. Nanti jemput makan sekali Okey, insyaAllah. Okey, Kapten. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Saya nak memperkenalkan salah satu resipi yang baru saya cipta, nasi goreng daging sriracha. Apakah itu sriracha? Mesti ramai orang tanya, apa sriracha kan? Inilah dia sebenarnya. Dia adalah botol berwarna merah. Dia punya kat dalam ni paste dia warna merah, topi warna hijau. Dia hanya menggunakan cili merah daripada Thailand. Dia rebuskan, lepas tu biarkan dia perap selama dalam sebulan 2 bulan. Jadi dia punya perisa memang sedap. Dia masam-masam, pedas sikit. Kita akan gunakan untuk goreng nasi. Okey, kita boleh mulakan. Untuk memulakan dengan paste nasi goreng, sedikit bawang. Saya menggunakan bawang Holland sebabkan saya rasa hidangan ini lebih kepada fusion. Kita mencampur sedikit rasa daripada berbagai jenis negara. Jadi bawang Holland lah pilihan saya untuk kemanisan yang lebih kepada cita rasa barat lah. Okey, seterusnya belacan mentah. Sedikit ikan bilis yang mentah. Dan yang terakhir sekali, cili padi. Hijau ke merah tak apa. Tak perlu pentingkan warna sangat di sini ya. Cili padi masukkan untuk kepedasan tu. Dah boleh mula blend, tambahkan sedikit jahe. Kisarkan. Untuk paste dah siap. Protein untuk hidangan ni saya akan gunakan daging kisar ni. Kemudian untuk sayur kita gunakan kubis Potongkan ikut kira cara julian Dicik halus-halus. Okey, cukup dah tu. Seterusnya, sos yang diperlukan sos tiram, kicap masin dan juga sriracha. Sos ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berkhasiat untuk kita juga. Okey, jom kita mulakan dengan paste dan daging. Okey, kita mulakan dengan minyak masak. Masukkan daging. Jadi sekarang ni saya dah dapatkan perisa daging tu kat dalam minyak tu. Lemak-lemak dia semua dah cair, kita boleh masukkan paste pula. Satu sudu besar. Dan tumiskan sampai naik bau. Kita nakkan kubis tu masih lagi rangup, jangan terlalu layu, tapi masak. Okey, sekarang ni yang terakhir sekali kita tak nak masak
sriracha tu terlalu lama sangat. Jadi, yang lain semua dah masak, dah tumis cukup. Sekarang ni tu boleh masuk Gaul dengan cukup sebab kita nak dapatkan warna dan juga perisa tu dicampur dengan cantik. Ingat je bila kita gunakan nasi untuk nasi goreng, yang terbaik adalah nasi yang dah lama. Mungkin kita simpan dalam peti ais satu malam. Okey, kita terus gorengkan nasi. Okey, sikit lagi perisa yang saya nak semua kat dalam ni cukup dah. Cuma tak cukup lagi kemasinan sebab kita dah tambahkan nasi yang tawar kan. Jadi, saya tak nak gunakan garam sebab tadi kat daging tu dah ada garam. Kita tambahkan kicap masin dan juga sos tiram. 3 sudu kecil kicap masin dan juga 1 sudu kecil sos tiram. Tak perlu gunakan gula. Setengah orang suka masak pakai banyak gula. Tapi pada saya, zaman sekarang ni kita kena kurangkan. Okey, jom. Okey, kita dah boleh hidangkan. Kita terlangkupkan je. Di atas saya sediakan sini ada daun pisang sikit. Jadi nampak cantik kan? Okey. Okey, untuk bagi kita cantik sikit, kita letakkan daun bawang. Pecahkan warna dia sikit. Dan pada saya tak cukup nasi goreng kalau kita tak ada telur goreng. Lagi-lagi telur mata kebau, kita masakkan satu. Okey, kita teruskan dengan telur. Pecahkan dalam mangkuk. Tambahkan garam sikit. Okey, dah boleh goreng. Wah, nampak tu? Memang tempat ni ramai orang pelancong atas sini. Setiap hari dalam 11-12 kali diorang keluar masuk. Jadi, tadi baru keluar, sekarang dah balik dah. Okey, cepat-cepat masak, jom. Kuning telur masih cair, cukup. Buangkan minyak yang lebih-lebihan tu. Kita tak nak makan minyak banyak sangat. Dan letakkan terus di atas nasi goreng kita. Alright, itu dia nampak. Kapal kat belakang pun dah sampai. Ini dia hidangan saya yang pertama, nasi goreng daging sriracha. Selamat datang dan kembali sekali lagi bersama saya ni Michael dalam Dapur Panas. Sekarang ni saya berada di atas Tasik Putrajaya. Orang tanya apa yang kita boleh buat kat sini kan? Cruise Putrajaya ni sebenarnya bukan hanya ada kapal yang besar tu, tapi ada banyak lagi aktiviti dan benda yang kita boleh buat macam ni naik aqua retro. Jadi sekarang ni saya kat sini, saya rasa saya nak ambil ilham sikit lah. Kereta lama, mungkin saya patut masak hidangan yang lama sikit kan. Jadi apa yang saya patut masak? Kita ke dapur dulu, tengok apakah menu seterusnya. Starter yang sangat-sangat klasik, yang sangat-sangat retro iaitu koktail udang. Okey, kita mulakan dengan sayuran dulu. Di sini saya ada lettuce. Saya pakai jenis yang romaine. Kalau nak gunakan jenis iceberg pun boleh, butterhead pun boleh. Kalau nak ikut cara retro, inilah dia, romaine lettuce ya. Okey, kita susunkan. Okey, kita masukkan dalam mangkuk. Nampak, kita dapatkan dia macam bertali-tali macam ni Sebab nanti dia akan dapatkan berikan kita kerangupan sikit bila kita gigit. Tapi pada masa yang sama, dia akan senang disaluti oleh sos yang kita akan buat. Dah siap, seterusnya timun. Ujung dia. Buangkan dia punya pahit tu, dia punya getah tu. Kita potong setengah. Kemudian dengan menggunakan sudu, buangkan isi kat dalam dia. Kopekkan sahaja. Kita akan dapatkan bentuk yang kat dalam ni yang licin dan cantik Kalau nak potong pun boleh juga. Cuma dia akan nampak dari segi presentasi, dia akan nampak terlalu tajam dia punya sudut-sudut dia. Kemudian potong memanjang. Susunkan balik untuk buatkan bentuk dadu yang kecil. Okey. Saya nak asingkan dalam mangkuk yang lain sebabkan bila nak susun nanti,
bentuk hidangan ni dia dalam cawan cawan ataupun cawan gelas mati ni yang digunakan secara klasik. Cara saya buat ni, kita boleh asingkan, bila kita nampak dalam gelas tu nampak dia punya lapisan-lapisan yang asing ni lah. Kat bawah tu lettuce, kat atas tu timun, lepas tu udang kat atas. Kita teruskan dengan sos. Sos ni ada banyak orang cakap adalah Thousand Island sauce. Sebenarnya nama yang saya tahu adalah Mary Rose sauce. Campuran dia sangat-sangat senang, bukan macam Thousand Island. Thousand Island selalunya ada cili sikit. Ni hanya menggunakan sos tomato. Okey, saya masukkan mayonnaise. Kemudian sos tomato hanya untuk dapatkan warna yang kita nak. Masuk sikit dulu, kacau, tengok warna dia cukup ke tak. Okey, inilah warna yang saya nak. Dia putih-putih pink sikit. Untuk bagi rasa umami sikit, tambah lagi rasa masam tu, LMP sauce, Lamperine ataupun Worcester sauce. Kita letakkan sikit lada hitam. Sedikit garam. Dan akhir sekali, perahan buah lemon. Alright. Okey, sos ni kita dah siap. Jadi, kita toskan bersama dengan timun dengan lettuce tadi. Jangan banyak sangat, kita nak dresskan, bukan kita nak bagi dia banjir kat dalam tu. Okey, sayuran dah siap. Dan terakhir sekali, untuk bagi dia nampak cantik sikit, kita nak ingatkan ada lemon kat dalam tu. Dan juga sebab kita makan seafood, seafood ni saya akan rebus dan letakkan dalam ais. So, dia akan dihidangkan sejuk. Jadi, setengah orang mungkin tak suka perisa dia, boleh tambahkan buah lemon. Okey, semuanya dah siap. Sekarang ni yang terakhir sekali untuk siapkan udang kita. Okey, udang yang saya dapatkan ni nampak besar-besar, cantik rupa dia. Jadi untuk kopekkan dengan cantik, kita mulakan dengan dia punya kepala dan kopekkan habis. Dan jangan lupa udang yang macam ni dia panggil pedang kat sini. Pedang tu sangat-sangat bahaya. Jadi kita patahkan, tolak ke belakang je, tarik keluar. Cukup. Okey, air kat sini saya dah rebuskan. Kita masukkan udang ni. Dia akan tukar menjadi merah dengan cepat. Dapatkan air, letak ais sebab lepas masak kita nak bentikan dia punya proses masakan tu, ada carry over cooking tu. Kita nak sejukkan terus, jadi dia akan kekal pada tahap kemasakan yang sama. Dan pada masa yang sama, warna tu akan dikejutkan, jadi dia akan jadi merah walaupun dah sejuk. Okey, lebih kurang seminit kita boleh bawa keluar sebab kita nakkan warna dia cukup masak dan jangan terlebih masak sebab nanti terlalu kenyal. Terus masukkan ke dalam ais. Okey, nak sejukkan pun tak ambil masa lama. Seminit dah cukup sejuk dah. Kalau kita tak nak makan terus, boleh simpankan dalam peti ais, tak ada masalah ya. Okey, untuk cantikkan, kita buangkan yang kepala dia ni. Kita beri plating. Mulakan dengan cawan. Masukkan lettuce dulu. So, kita dah lapisan pertama, lettuce tadi. Sekarang ni timun pula. Buatkan macam lubang kat tengah tu supaya kita boleh letakkan sos. Siapa nak cicahkan udang tu, letakkan je kat tengah-tengah ni. Kemudian udang kita cangkuk je kat ujung ni. Kemudian yang terakhir sekali, kita letakkan sedikit bau citrus di sini. Jadi inilah dia, dah siap dah pun koktail udang. Kapten, saya nak bawa boleh? Nak bawa. Okey Kapten, cuba ceritakan sikit apa yang Kapten tengah buat ni. Ni dia punya gear. Dia boot ni dia gear sekali dengan minyak. So kita masuk gear, kita tekan je, tu boot jalan. So kalau nak berhentikan boot ni dia tak ada brake. Dia kena reverse. Macam tu. Ni pusing-pusing ni betul ke tipu ni? Yang pusing. Betul. Betul Oh, dia kalau pusing macam tu dia ke sana. Tak. Dia sama macam kereta. Cuma dia lambat. Kalau macam kereta kita pusing macam ni, dia dah pusing. Yang ni kita pusing tu, dia lambat sikit. Okey, inilah kerja kami sebagai kru. Kru Tasik Putrajaya sebagai safety, dia akan pastikan bot masuk dengan selamat.
Dan kita kena jaga keadaan pelancong-pelancong kita yang dekat atas tu supaya dia jangan terjatuh keluar. Okey. Dan kita tunggu bot masuk. Terima kasih Wan. Nasi goreng daging sriracha dah pun siap. Koktail udang pun dah siap. Sekarang ni saya nak teruskan dengan menu yang ketiga, bawang goreng piknik. Bawang goreng yang saya nak buat ni, dia sebenarnya macam bawang goreng yang kita buat, bawang goreng yang bawang merah kecil tu, kita dicek halus-halus, potong, lepas tu goreng. Hampir serupa, tapi dia cross antara dengan daripada tu dengan onion rings . So, kita buatkan dia punya cincin dulu. Okey, itu dia. Dah siap. Sekarang ni, bawang ni nampak yang kita nak dia nipis-nipis macam ni dan masih lagi ada bentuk bulat tu . Sekarang ni untuk salutkan dia dengan tepung. Tepung yang saya gunakan ni adalah tepung ubi. Dah siap sini. Tambahkan sedikit garam. Sebab selalunya bila kita nak goreng apa-apa menggunakan tepung, lepas dah goreng baru kita letakkan garam. Tapi sebabkan ni betul-betul nipis, takut nanti garam dia tak teratur bila kita taburkan. Kita letak dengan tepung dia lagi senang untuk taburkan dengan serata . Kemudian sedikit serbuk Cajun untuk dapatkan perisa kat tepung ni . Kemudian kacau dengan rata. Jadi pada saya ini adalah teknik yang paling senang untuk kita goreng apa-apa yang nipis . Kalau tebal sangat takut nanti tepung ubi tu melekat banyak sangat, nanti dia punya kerak tu terlalu besar. Jadi kita gunakan tepung ubi untuk dapatkan kerangupan tu, kemudian bagikan perisa sikit . Kalau tak nak guna serbuk Cajun, kalau tak ada pun tak apa, gunakan lada hitam pun boleh juga. Kita masukkan, pastikan semuanya disalut dengan rata . Cantik tu. Okay, kalau ada yang melekat macam ni, pastikan kita leraikan . Leraikan, tak nak bagi santur semua. Okey, ni dah cantik dah ni. Semua dah salut dengan cantik. Kita buangkan tepung yang berlebihan tu. Boleh mula goreng . Okay, bila dah habis, dapat warna yang cantik. Dia sekarang ni mungkin akan lembut sikit, lembik lagi. Kita biarkan dia sejuk sikit, baru dia akan mula rangup. Macam kat sini ni , nampak tu. Boleh dengar tak bunyi dia? Kerangupan dah cukup, garam dah ada, kita ada Cajun tu, semua dah perisa tu menyelah lah. Jadi, saya nak cakap sikit, bawang goreng ni sebenarnya, dia bukannya macam bawang goreng kita gunakan untuk menghiaskan kita punya mi sup ke, mi kari ke, nasi goreng ke. Boleh digunakan juga. Dia kira kita ada idea sikit untuk menaikkan apa yang kita selalu gunakan kat rumah yang biasa tu. Kita bagi sikit lagi usaha, dapat benda yang lebih cantik, lebih luar biasa. Tapi kalau nak makan sendiri pun boleh, ataupun nak hidangkan dengan nasi goreng, katakan macam tadi, boleh juga . Okay, kita toskan. Pastikan bila kita tos, letakkan tisu kat bawah supaya dia serapkan minyak lebihan tu. Lepas tu boleh mula hidangkan. Okey, cantik lah tu. Ingat hidangan ni memang dia sangat ringkas, tapi akan menunjukkan kalau kita letakkan usaha sikit, kita boleh tukar sikit apa yang kita dah biasa makan menjadi sesuatu yang lebih kurang luar biasa sikit. Okey, di sini kita boleh makan dengan nasi goreng mungkin, macam ni, macam keropok pun boleh, tapi terserah lah. Okey, inilah dia resipi saya, bawang goreng piknik. Selamat mencuba. Baiklah, ketiga-tiga resipi saya dah pun siap hari ini. Kita ada nasi goreng daging sriracha, koktail udang dan juga bawang goreng piknik. Dah habis letih dah masak ini, tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyak Kak Pak Din. Ya, terima kasih kerana sudi datang ke Cruise Tasik Putrajaya. Tak ada masalah, Bang. Bau pun Azad. Okey, kita dah boleh mula makan, Abang? Sila. Apa rasa kepada penonton kat rumah, kita jumpa lagi minggu depan. Ini baru episod pertama, ada banyak lagi resipi untuk saya kongsikan. Kita jumpa lagi dalam Dapur Panas minggu depan. Bye-bye. Jom, Bang.